Tapi kalau macam ada video yang viral juga saya tengok recently lah, ada warga-warga Rohingya ni yang mula untuk macam menyerang rakyat Malaysia. Ada tak undang-undang yang boleh protect ataupun yang boleh dikenakan dekat Rohingya tu? Saya rasa dia orang tak ada beza dengan golongan Palestin. Di mana rakyat Palestin ni dia merajuk, dia marah, dia buang, tak tahulah merosakkan benda. So dia nak balik ke Palestin. Tak tahu mungkin untuk berjuang ke atau apa. Sama juga dengan Rohingya ni. Kenapa dia pergi menyerang? Saya sebagai pendakwa raya, kalau saya tidak ambil tindakan, saya akan dilihat oleh orang awam mungkin sebagai seorang peguam negara yang tidak adil. Kembali kepada podcast Lawyer Dylan, I think kali ini adalah episod yang ke-7. Jadi apakah yang akan kita bincangkan hari ini, Hidayah? Ada beberapa topik yang mungkin sedang hangat dalam beberapa minggu ni, which is krisis kehakiman Malaysia, pemisahan AG dengan pendakwa raya ataupun Ombudsman Malaysia. Itu antara tiganya lah. Memang yang hot lah ini beberapa isu ni. Kita akan sentuh untuk episod hari ini. Tanpa lengah masa, seperti biasa kita terus masuklah pada topik pertama kita. Yang pertama ni berkaitan dengan krisis kehakiman Malaysia. Sebenarnya pernah dengar tak pasal krisis kehakiman Malaysia ni? Tak pernah lagi. Kalau macam tu. Di Malaysia ni kan sebenarnya setiap tahun pun ada krisis ni. Sama ada krisis kesihatan ke, kehakiman ke, ekonomi ke. Jadi setiap benda yang dilontarkan di berita ni kan, memang adalah krisis. Tapi hari ini kita lihat kepada krisis kehakiman Malaysia ni. Sebenarnya dia lebih kepada pelantikan bekas peguam negara Ahmad Tauhidin yang telah pun menjadi seorang hakim Mahkamah Persekutuan. Tapi beliau telah dilantik sebagai seorang ahli untuk Suruhanjaya pelantikan kehakiman. Yang ini dipanggil JSC lah, Judicial Commission, Appointment Commission lah. Isu dengan pelantikan Hakim Mahkamah Persekutuan ini sebenarnya dia menjadi isu disebabkan setiap hakim yang dilantik di negara ini kan sama ada ke peringkat Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Rayuan ataupun Mahkamah Tinggi. Sebenarnya dia kena melalui satu proses penapisan. Apakah yang dimaksudkan dengan proses penapisan ini? Maksudnya badan yang bebas ini dipanggil JSC, Suruhanjaya ini yang terdiri daripada 9 orang anggota. 9 orang yang saya katakan ni. 4 tu adalah hakim-hakim yang memegang jawatan tertinggi di dalam badan kehakiman Malaysia. Contohnya the Chief Justice, Presiden Mahkamah Rayuan, Ketua Hakim Malaya, Ketua Hakim Mahkamah di Sabah dan Sarawak. So yang top official daripada badan kehakiman ni, dia akan menjadi ahli secara automatik di bawah Suruhanjaya ini. Yang kemudiannya daripada 9 anggota ni, ada 5 anggota ni yang akan dilantik oleh Perdana Menteri lah. So sebenarnya dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong atas pengesyuaran Perdana Menteri. Tapi sekarang kita lihat kepada anggota-anggota di dalam JSC ni, memang majoritinya terdiri daripada lebih daripada 5 tu adalah hakim lah. Yang selebih tu mungkin adalah ahli akademik. Seseorang tu rasanya adalah pendakwa raya di Sarawak. Juga seseorang bekas profesor daripada Universiti Malaysia, iaitu Talat, Profesor Talat. So isu dia sekarang, sebenarnya JSC ni seseorang dia punya anggota tu sama ada telah pun bersara ke atau apa. Dan sekarang bekas peguam negara atau Hakim Mahkamah Persekutuan yang berbahagialah, Ahmad Tauhidin ni telah pun dilantik sebagai anggota. Dan dia menimbulkan satu isu sebenarnya bukannya kepada orang awam, tapi lebih kepada badan perundangan seperti Bar Council. Saya sebagai seorang peguam, saya ada satu persatuan. So persatuan saya itulah yang pergi mogok sekarang. Isu dia adalah
selama ini pelantikan anggota JAC ini sebenarnya dia lebih kepada pelantikan berlandaskan seniority. Maksudnya hakim yang lebih senior di dalam peringkat hakim-hakim lah. Contohnya Mahkamah Persekutuan. Hakim tersebut yang akan dilantik ke dalam JAC ini. Supaya apabila ada calon-calon baru yang datang untuk bertemu duga, contohnya peguam daripada pihak swasta yang telah pun bekerja lebih daripada 10 tahun kan. So dia orang nak menjadi hakim. So dia orang akanlah tulis surat ke atau dapatkan pengesyuran daripada badan bar kansel bahawa beliau berminat menjadi hakim. Dia akan mohon lah dan kena ditapis oleh JAC. So isu dia sebenarnya yang pertama adalah yang hakim Mahkamah Persekutuan ini dia tidaklah senior sangat ketika beliau dilantik ke dalam JAC ini. Dan kalau menurut berita yang wujudlah di laman sosial semua ni kan, sebenarnya ada lagi hakim-hakim yang lebih senior daripada beliau dan sepatutnya hakim-hakim tersebut dilantik ke sebagai anggota lah, pelantikan, penapisan sebenarnya. Dia salah satu penapisan saja. Dan kita juga kena lihatlah kepada sejarah. Sebenarnya tahun lepas, Badan Perundangan, iaitu Bar Council, Badan Peguam Malaysia lah, telah pun mengadakan satu rally lah, tunjuk perasaan lah, peristiwa tunjuk perasaan ataupun mogok ni kan, untuk mogok terhadap bekas Peguam Negara Ahmad Tauhidin ni daripada dilantik sebagai Ketua Hakim Negara. Sebenarnya isu ini dia berlanjutan lah. I rasa Bar Council Malaysia ni dia meneruskan apakah yang dikatakan perjuangan supaya badan kehakiman ini dilihat bebas lah daripada campur tangan eksekutif lah. Saya tak nak guna perkataan politik. Sebenarnya di Malaysia ni ada pemisahan badan di antara kehakiman, eksekutif dan legislatif. Legislatif tu maksudnya orang-orang yang dilantik menjadi ahli parlimen, ahli DUN, dia akan masuk ke Dewan Rakyat ke Dewan Negeri untuk mengubah undang-undang. Dan seterusnya sebahagian daripada orang ni akan dilantik sama ada secara menjadi Exco Badan Negeri atau di Sabah Sarawak menjadi Menteri Negeri ataupun di peringkat persekutuan dia orang akan dilantik yang MP ni menjadi menteri lah ataupun timbalan menteri. So itu yang menjadi isu. Lagi satu, sebenarnya lonjakan pelantikan lah, ataupun naik pangkat lah. Terus sekarang cakap bekas Peguam Negara Ahmad Tauhidin ni dia sebenarnya sangat laju. Dia sebenarnya sebelum ni merupakan, kalau tak silap, timbalan pendakwa rakyat untuk bahagian sivil di Jabatan Peguam Negara. Tapi of course beliau juga mempunyai banyak pengalaman. Contohnya beliau pernah berkhidmat sebagai Presiden Mahkamah Session lah. Yang kira agak senior lah. Lepas tu menjadi, kalau tak silap, pengerusi kepada Mahkamah Buruh Court. Mahkamah Industrial Court Chairman. Lepas tu dilantik ke AG lah. Dan seterusnya dijadikan, kalau tak silap, Solicitor General. Barulah beliau dilantik menjadi Peguam Negara. Sebenarnya yang menjadi pertikaian, yang nanti kita juga akan masuk isu yang kenapa kerajaan sekarang melihat kepada isu untuk memisahkan portfolio pendakwa raya dengan penasihat kerajaan ni, iaitu AG dengan PP tu. Itu kita akan lihat nanti. Sebenarnya datang juga daripada ini. Sebab setiap kerajaan sekarang kan, ataupun parti yang menang pilihan raya dan membentuk kerajaan, pihak-pihak ini dia akan melantik seorang peguam negara yang dikira memihak kepada pihak kerajaan tertentu lah. Contohnya kalau seseorang peguam negara yang dilantik ini, dia akan dikatakan atau dilihat, in English kita cakap is seen lah, to be favouring pihak yang memerintah. Tapi ini isu yang berlainan. Dan kita balik kepada topik pertama ni, itu juga menjadi salah satu sebab kenapa Badan Peguam Malaysia, Bar Council, sentiasa
akan membuat semakan kehakiman atau judicial review, atau akan membuat mogok, protes, semua tu, sekiranya terdapat elemen-elemen yang dianggap menggambarkan badan kehakiman di Malaysia ini tidak bebas dan mempunyai campur tangan eksekutif. Okay? So itulah isu dia sekarang. Tapi yang latest tu kita nak bagi tahu adalah Badan Peguam Malaysia sebenarnya telah pun membuat pemfailan kertas-kertas di mahkamah ni untuk menyemak keputusan sama ada pelantikan Hakim Mahkamah Persekutuan yang berbahagia Datuk Tan Sri Ahmad Tarimuddin ke Badan Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman ini. Sekiranya berjaya, mungkin beliau akan minta mengosongkan kursi tersebut. Dan sekiranya tindakan Bar Kaunsil tidak berjaya, dan beliau akan tetaplah menjadi ahli di dalam JSC. Tapi pelantikan hakim-hakim sebenarnya dia juga tidak memberikan beliau satu kuasa mutlak. Dia juga perlu melalui satu badan penapisan ni yang mana ada 9 anggota. Maksudnya sekiranya ada majoriti 5/4 bersetuju bahawa mungkin ahli ini yang memohon masuk ni nak jadi hakim, diorang perlukan 5/9. Jadi walaupun beliau dilantik masuk, walaupun dilihat mungkin lebih pro, saya tak boleh cakap banyak sebab beliau telah menjadi seorang hakim kan. Ini hanya satu pandangan yang daripada sudut yang berbeza, tapi dia tidak akan mengubah atau memberikan persepsi yang tidak adil. I have to be fair to him. Okay, sekarang kita masuk isu yang kedua. Pemisahan AG dengan pendakwa raya. Kita balik juga kepada yang contoh saya guna tadi. Kenapa daripada dulu hingga sekarang kita kena ada peguam negara yang kena dipisahkan dia punya tanggungjawab tu sebagai pendakwa raya dan juga penasihat kerajaan. Maksudnya, kalau saya dilantik sebagai peguam negara, pada masa yang sama saya juga kena menasihat kerajaan yang sedia ada. Dan pada masa yang sama saya juga kena mendakwa mana-mana pihak yang membuat kesalahan, yang melanggar undang-undang. Contohnya kalau seseorang tu daripada pihak kerajaan ataupun daripada pihak pembangkang, saya tetap kena dakwa. Tapi pada masa yang sama saya tetap menasihat. Contoh kerajaan PNX yang sedia ada. Tiba-tibalah kalau seseorang ahli parlimen atau MP ataupun ahli politik daripada parti kerajaan dia buat kesalahan, saya sebagai pendakwa raya, kalau saya tidak ambil tindakan, saya akan dilihat oleh orang awam mungkin sebagai seorang peguam negara yang tidak adil. Tapi pada masa yang sama, diorang ni pun makan gaji juga sebagai kaki tangan awam. Dia juga melakukan fungsi dia sebagai penasihat. So yang pertama ni kita boleh lihat dia ada conflict of interest yang wujud. Sebab seseorang tu dikatakan peguam negara ni tidak boleh memakai dua topi yang berlainan. Betul tak? You tak boleh jadi penyokong MU pada saat masa yang sama you kata you jadi penyokong Liverpool. Ini bagian tengok bola sepak lah. Jadi apa yang berlaku sekarang adalah saya rasa kerajaan Madani diperingkat untuk menggubal satu rang undang-undang baru bagi memisahkan portfolio peguam negara ni lah dan pendakwa raya lah. Dan saya rasa ini adalah satu proses reformasi kepada badan kehakiman yang sangat baik. Sebab kenapa? Sebelum ni ada satu kes yang contoh. Ini untuk perbincangan orang awam sahaja. Di mana Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Zahid Hamidi iaitu merangkap jugalah pengerusi AMNO. Dia ada satu kes yang berkaitan dengan pecah amanah lah. Sebenarnya dia punya total charge tu 47 tuduhan. 47. Yang mana kes-kes ni sebenarnya mahkamah telah membuktikan ada prima facie. Prima facie maksudnya kalau seseorang telah pun melakukan satu kesalahan
dan didakwa di mahkamah kan. Jadi peguam negara tu, pendakwa raya lah, dia kena membawa satu kes dengan bukti-bukti yang ada. Dan sekiranya di peringkat pendakwa raya ni, kes tu berjaya dibuktikan lah, ada satu elemen yang boleh didakwa. Maksudnya kes ni dia ada satu prima facie. Jadi di mahkamah memang terbukti ada kes prima facie, tetapi peguam negara tiba-tiba dia menggugurkan kes tersebut. Dan itulah yang menjadi satu persoalan di khalayak ramai tahun lepas. Yang mana sekarang saya rasa isu ni dah tidak hot sangat lah. Tapi itu juga yang menjadi satu pertikaian kenapa kes ni digugurkan. Dan ni balik juga kepada kuasa peguam negara. Kalau mengikut artikel 145 Perlembagaan Persekutuan, sebenarnya peguam negara ni mempunyai kuasa yang sangat besar. Dia mempunyai kuasa mutlak untuk menggugurkan apa-apa kes yang telah pun dibuka ataupun didakwa di mahkamah tanpa perlu memberikan apa-apa alasan. Memang. Tapi of course, sekiranya kejadian ini berlaku, memang mempunyai satu public reaction lah. Contoh kalau seseorang telah membunuh, individu ni mungkin telah membunuh seseorang, dia didakwa, kemudian kes dia digugurkan. Okay. Orang awam memanglah akan marah kenapa peguam negara ni dia kasih gugurkan kes kes pembunuhan ni, dan juga akan mendesak kerajaan untuk membuat sesuatu lah. Tapi itu hanya satu contoh saja, bukannya kes sebenar lah. Jadi yang sekarang ni kita memang nampak yang pihak-pihak daripada Badan Peguam Malaysia ni dan juga daripada parti-parti politik lah, diorang memang telah bertungkus lumus untuk mengubah rang undang-undang baru ini. Dan saya rasa saya nampak juga daripada sosial media seperti ahli parlimen MUA, ahli parlimen daripada mana dah ni, Subang kan? Wong Chen daripada Subang pun terlibat dalam proses, dan juga of course Menteri Undang-Undang dan Reformasi Datuk Sri Zalina memang terlibatlah dalam proses ini lah. Tapi sama ada rang undang-undang ini boleh diluluskan dan seterusnya memang memecahkan portfolio peguam negara ni kepada dua pihak, kini masih lagi menjadi satu tanda soalan lah. Sebab kenapa? Yang dicadangkan adalah bagaimanakah kerajaan sekarang sedia ada dia boleh melantik atau apakah proses untuk melantik seorang pendakwa raya dan juga penasihat kerajaan. Dia nak letakkan di dalam rang undang-undang ini dengan menjadikan pelantikan ini dilantik oleh YDPA berdasarkan nasihat I think bukan nasihat Perdana Menteri, di bawah satu nasihat Suruhanjaya. Tapi juga menjadi satu persoalan kalau ahli-ahli yang dilantik di dalam ini Suruhanjaya pelantikan, contoh pendakwa raya atau penasihat kerajaan ini, sebenarnya ahli-ahli ini dilantik oleh Perdana Menteri. Mungkin dia letak member-member ahli politik ke ahli-ahli parti tertentu. Adakah dia juga memberikan satu gambaran bahawa ahli-ahli ini adalah tidak adil? Patut ke ahli-ahli yang dilantik ni bebas daripada badan politik? Contoh kita boleh showkan untuk melantik bekas hakim Mahkamah Tinggi yang telah bersara dan sebagainya. Yang mana sekarang untuk SPRM memang telah diketuai lah oleh seorang bekas hakim Mahkamah Tinggi yang telah pun bersara. Jadi itulah persoalan dia. Jadi kita kena lihat apakah reformasi yang akan dilakukan. Walaupun lambat, tapi saya rasa perbincangan yang ada dan sebagainya ini, yang ada ni memang bagus. Sebab walaupun gagal lah contoh, mungkin kerajaan baru di masa hadapan tetap boleh melihat balik kepada rangka-rangka bil ini dan seterusnya membawa kepada penggubalan rang-rang reformasi ini. Itulah pandangan saya pada hari ini. Okey, seterusnya, sebab hari ini isu topik kita lebih kepada reformasi. Yang seterusnya, Ombudsman Malaysia. Apa tu Ombudsman? Ombudsman tu sebenarnya kita faham dulu. Perkataan Ombudsman tu apa. Ombudsman ni bahasanya datang daripada bahasa Sweden.
Sweden. Bahasa Sweden dia lebih kepada mewakili, atau definisi dia adalah lebih kepada agent atau wakil. Isu dia macam ni, Ombudsman Malaysia ni. Dan Ombudsman Malaysia mungkin nanti akan datang daripada bentuk akta ni, daripada juga pengubahan daripada Menteri Undang-Undang dan Reformasi lah, Datuk Seri Azalin ni. Dan saya ingin mengucapkan satu tahniah jugalah kepada beliau sebab membawa perubahan dan reformasi daripada aspek inilah. Dia macam ni, contoh satu agensi kerajaan yang telah melakukan penyelewengan. Tapi you nak pergi buat aduan. You buat aduan dekat agensi yang sama. Contoh, saya bagi satu contoh. Kalau kita anggap agensi lembaga hasil lah, dia salah. Okay. Kita nak pergi buat satu aduan bahawa ada ahli-ahli yang dalam tu minta rasuah. You pergi buat aduan, you akan dilaporkan kepada satu jabatan atau department yang mewakili lembaga hasil. Jadi dia dilihat oleh orang ramai ni mungkin sebagai satu tindakan yang tidak adil. Sebab orang yang dengar tu orang daripada LHDN. Orang yang melakukan kesalahan pun daripada agensi LHDN. So apa yang kerajaan sekarang nak buat adalah, sekiranya contoh ada kesalahan yang berlaku di pejabat tanah, okay? Mungkin pegawai ni dia menerima rasuah. Dan untuk makluman, apa yang saya katakan ni saya tidak melambangkan pegawai-pegawai ini melakukan satu corruption lah. Apa yang saya nak bagi tahu tu adalah satu contoh sajalah. Sebab ombudsman ini memang lebih melibatkan kepada agensi-agensi kerajaan. So satu agensi atau badan yang bebas ni dia wujud, dan mungkin anggota-anggota dia dilantik daripada kalangan bekas pesara atau orang yang mempunyai integriti tinggi ataupun daripada pihak swasta. Dia akan mendengar aduan-aduan ini, seterusnya memberikan satu laporan mungkin kepada pihak-pihak kerajaan untuk mengambil tindakan tertentu. Instead of you pergi buat aduan, laporkan dekat agensi yang sama, dan agensi tersebut mungkin akan orang kata meletakkan atau menutup kes ni di bawah selimut. Dia pergi tutup lah untuk cover ke atau macam mana. So kes-kes seperti contoh bank pun sebenarnya telah pun wujud ombudsman. Akta ombudsman ni sebenarnya dia telah pun wujud untuk industri perbankan yang banyak menerima kes-kes wang telah ditipu secara online, scam. Dia orang membuat aduan kepada ombudsman ni. Ombudsman ni dia akan mewujudkan satu ahli jawatan kuasa. Dia akan menyiasat kes ni dan seterusnya akan melaporkan kepada Bank Negara Malaysia. So Bank Negara Malaysia mengawal bank-bank, seterusnya akan meminta bank-bank tersebut membayar ganti rugi. Contoh kalau bank ni dia tidak melakukan apa-apa proses penapisan. Sebab kalau biasa dekat bank, kalau nak buat pemindahan wang dalam skala yang besar ni, bank akan call, you ada buat ke transfer 40,000 ni kepada pihak-pihak tertentu? Tak ada, saya tak ada buat. Okey, kalau macam tu pun kita akan membatalkanlah pemindahan wang yang besar. Kalau sebab itulah bank setiap kali kita call, dia akan minta kita rekod perbualan ini akan direkod dan sebagainya. Supaya kalau ada penyiasatan ombudsman berlaku dan dapatan tersebut diserahkan kepada bank negara, dan bank negara boleh mengarahkan. So I think sekarang konsep ombudsman ni dia nak diperluaskan lah kepada lebih banyak agensi-agensi lah. Dan saya rasa saya menyokong juga daripada aspek ni. Kenapa? Sebab kerajaan yang saya nampak ni sebenarnya mempunyai banyak kaki tangan kerajaan. Kalau di Malaysia ni, kaki tangan kerajaan lebih kurang kepada 1.6 juta. Ramai. Jadi mungkin sebahagian daripada kaki tangan ni dan juga berdasarkan kepada kemajuan bidang AI dan semua kan. Mungkin sebahagian kaki tangan ni dia boleh dikeluarkan daripada aspek kaki tangan kerajaan ni dan dimasukkanlah kepada Ombudsman Malaysia. Okey, tapi untuk ni dia masih di peringkat lah pengubahan. Okey, seterusnya sentimen anti Rohingya. Tengah viral sekarang. Okey. Tahu apa tu Rohingya? Nah, kalau tak silap, mereka sebenarnya berasal daripada Myanmar.
Okay. Dan disebabkan ada peperangan atau apa macam You tu. tahu dia orang beragama apa? Oh, saya tak sure. Rohingya ni agama kalau tak silap Tapi kalau tengok dari segi pemakaian, kebanyakannya mereka agama pakai Islam. tudung, kan? Sebenarnya di Myanmar ni kalau tak silap tu sebab berlaku satu perang agama di antara majoriti kaum yang beragama Buddhis kot. Dia orang menghalau yang Rohingya ni, kaum-kaum Rohingya ni untuk keluar daripada negara. Dan kebanyakan memang terpaksa menaik bot untuk keluar daripada Myanmar dan pergi ke tempat lain. Jadi memang adalah satu isu kemanusiaan yang agak serius. Pada masa yang sama, kalau negara yang tidak ambil alih-alih masyarakat Rohingya ni, dia orang mungkin akan mati di tengah laut. Betul. Dan sebagainya. Kalau ambil masuk pun akan dikutuk. Betul. Sebab dia orang daripada aspek ni kan, nak salah pun tak boleh, tak salah pun tak boleh. Sebab dia orang masuk, dia orang tak ada pendapatan. Kalau nak tinggal di Malaysia untuk masyarakat ni, dia orang tetap perlu ada akses kepada pendidikan dan kesihatan. So, dia orang pergi hospital, takkanlah bayar RM1 seperti rakyat Malaysia. Ataupun kalau dia orang tak ada pendidikan, yang membesar ni dia buat apa kalau dekat Malaysia? Kalau telah pun membesar di Malaysia, you nak minta dia balik. Senang tu cakap balik. Betul tak? Betul. Tapi bagaimana you nak minta dia balik kepada negara asal kalau negara asal tu pun merupakan negara yang tak nak mereka, yang menghalau mereka keluar daripada negara. So, daripada aspek di Malaysia ni, adalah beberapa badan tu Suhakam yang mengeluarkan kenyataan rasmi lah, mengutuk kebencian yang dilontarkan lah kepada komuniti Rohingya di Malaysia ini lah. Tapi juga membawa kepada satu persoalan, adakah Malaysia wajar menjadi sebuah kerajaan sahaja yang menerima kesemuan Rohingya? Thailand rasanya ada juga tapi tak banyak. Yang isu di Malaysia ni rasanya golongan-golongan atau masyarakat Rohingya ni, dia sebenarnya menetap di bandar dan kemudiannya telah menghunilah satu kawasan besar. I think recently ada satu kes di Selangor di mana dia membina satu kondominium 4 tingkat dan kerajaan Selangor telah mengarahkan supaya apartmen tersebut 4 tingkat tu dirobohkan. Walaupun bangunan tersebut dibina atas tanah kerajaan secara tidak salah. Orang kata haram. Betul. So, isu Rohingya ni, I think firstly kerajaan apa yang telah lakukan adalah telah melakukan satu sistem untuk merekodkan ahli-ahli atau masyarakat Rohingya yang masuk. Sama aja sebenarnya kes ni dengan kes-kes kemasukan masyarakat Filipina secara tidak sah di Sabah. Apa yang kerajaan lakukan ni sebenarnya model yang dilakukan sama saja. Dia kasih rekod, bagi satu license, mungkin kad oren ke atau apa, supaya at least kita tahulah ni masyarakat Rohingya, nombor berapa, nama apa, dia wujud di Malaysia. Mungkin cadangan saya adalah kerajaan kena melihat juga dan membawa kepada peringkat ASEAN, bincangkan supaya setiap negara di ASEAN ni dia mengambil satu tanggungjawab lah untuk mungkin menyumbangkan satu jumlah wang untuk melatih atau memberikan perkhidmatan kesihatan berdasarkan jumlah masyarakat Rohingya di negara-negara tertentu lah. Contoh di Malaysia ada 100,000, Singapura mungkin ada 5,000. Di Singapura tetap kena menyumbangkan satu jumlah wang lah, mungkin ke dalam satu tabung ASEAN ke. Dan tabung ASEAN ni yang akan membiayai kos-kos semua ni. Takkanlah minta Malaysia pergi tanggung. Itu yang menjadi pertikaian daripada masyarakat. Masyarakat dia benci, dia tak nak bagi masyarakat Rohingya ni untuk pergi hospital Malaysia sebab dia akan membebankan atau menambah perbelanjaan. Tapi daripada aspek kemanusiaan tu, yang merawat tu doktor,
Kalau yang datang tu orang sakit tu tak kira dia India ke China, Melayu, Rohingya. Doktor tu tetap ada satu yang dipanggil Hippocratic Oath untuk merawat. Jadi isu-isu ni saya rasa perlulah kita lebih ada banyak empati dan juga mempunyai satu sikap kemanusiaan. Kalau tidak, buat apa kita belajar pendidikan moral kan? Tapi kalau macam ada video yang viral juga saya tengok recently lah, ada warga-warga Rohingya ni yang mula untuk macam menyerang rakyat Malaysia. Ada tak undang-undang yang boleh protect ataupun yang boleh dikenakan dekat Rohingya tu? Okey, pertama sekali daripada aspek mental. Saya rasa dia orang tak ada beza dengan golongan Palestin. Ada satu kes sebelum ni saya rasa di kedutaan Palestin ke di KL lah, di mana rakyat Palestin ni dia merajuk, dia marah, dia buang, tak tahulah merosakkan benda sebab dia nak balik ke Palestin. Tak tahu mungkin untuk berjuang ke atau apa. Sama juga dengan Rohingya ni. Kenapa dia pergi menyerang? Pertama sekali mungkin dia mengalami masalah mental. Sebab itulah yang kaum-kaum Rohingya ni sepatutnya juga perlu diberikan satu perkhidmatan rawatan mental, macam psychological interview lah, supaya dia orang boleh mendapat rawatan mental ni dan tidak melakukan perbuatan sedemikian lah. Kedua adalah daripada aspek dia orang punya kehidupan juga. Kalau dia orang tak ada duit dan terpaksa pergi merompak, you boleh salahkan siapa? So kebanyakan ni saya rasa kerajaan juga perlu mengambil kira lah. Dan Malaysia sebenarnya memerlukan banyak tenaga buruh daripada aspek buruh asing juga. Jadi saya rasa yang Rohingya ni kalau seboleh-bolehnya boleh didaftarkan, dan mungkin kalau ada industri-industri yang mempunyai kekosongan, contoh kelapa sawit, penanaman getah di ladang ada, mungkin masyarakat Rohingya ni bolehlah diberikan peluang pekerjaan untuk kerja di kawasan-kawasan tertentu lah. Sebab untuk yang pertanian ni kan, saya tak rasa rakyat Malaysia nak masuk ke kawasan kelapa sawit ni untuk kerja lah. So ini adalah salah satu aspek tu. So, kalau tidak, setiap tahun berapa banyak masyarakat Bangladesh datang untuk kerja untuk industri ni. Bukan semua, tapi kebanyakan daripada mungkin Myanmar, Burma, semua tu yang datang. Kenapa tak ambil je Rohingya untuk kerja? So itu juga menjadi satu persoalan kepada negara kita. Okey, seterusnya Pulau Pinang. Okey, dia punya result Pulau Pinang ni pada tahun 2018 kan, sebenarnya dia sangat tinggi. Result tu apa maksudnya? Result tu maksudnya duit simpanan kerajaan negara. Kalau di Pulau Pinang ni, kalau tak silap 2018, dia ada satu result 1.15 ke 1.15 billion. Tapi yang menjadi isu tahun lepas adalah result tu dia telah berkurang kepada lebih kurang 45 ke 50 juta sahaja. Kalau saya melihat balik kepada rekod lah, tak silap untuk 5 tahun sebelum ni, kerajaan Pulau Pinang dia telah membelanja lebih daripada apa hasil yang dikutip, sebanyak lebih kurang 200 juta setahun. Dan itu menyebabkan hasil simpanan reserve kerajaan negeri Pulau Pinang ni telah pun berkurang sehingga 45 juta. Dan kerajaan Pulau Pinang ini on record lah, telah pun meminta kerajaan persekutuan memberikan pinjaman 100 juta. 100 juta lah. So, dah tinggal 45 juta. Takut tak cukup bayar kan. Dia orang tahun lepas ada buat pinjaman 100 juta. Tapi tu sebagai standby lah. Contoh macam overdraft bank lah. Ahli-ahli perniagaan. Dan seterusnya, yang sebenarnya isu dia mungkin dia nak gunakan untuk perbelanjaan ke pembinaan infrastruktur kan dan sebagainya. Itu tak apalah. Itu hak kerajaan Pulau Pinang. Tapi yang menjadi persoalan hari ini adalah di Pulau Pinang ni, dia punya reserve sekarang untuk hasil tu telah pun meningkat kepada 616 juta untuk tahun ni. 660. Dan hasil daripada tu sebenarnya adalah daripada pungutan cukai tanah. Dan cukai tanah yang dipungut tu adalah satu cukai tanah yang telah melambung tinggi.
Disebabkan dia orang tiba-tiba kerajaan Pulau Pinang ni, dia tiba-tiba pergi membuat semakan terhadap cukai-cukai tanah yang dulu mungkin kena bayar RM16, RM18, RM20. Sekarang tiba-tiba kena bayar RM30,000. Dan itu menjadi pertikaian di Pulau Pinang sekarang. Dia tiba-tiba, sebab Pulau Pinang ni, kecuali you jual tanah lah, kalau daripada aspek kerajaan. You jual tanah, you dapatkan premium pembayaran untuk dapatkan tanah dan membangunkan tanah. Sebenarnya kerajaan Pulau Pinang tak ada apa-apa pendapatan pun. Dia kena bergantung kepada pejabat tanah Pulau Pinang. Sebab tu di Penang ni, dia ada tanah-tanah premium tau. Yang mana kalau dia terletak dekat pulau, tanah tu memang mahal. So, apa yang berlaku, mungkin ini daripada aspek politik juga lah. Saya boleh nampak sekarang Ketua Menteri Pulau Pinang yang berbahagia, amat bahagia, dia tak ada datuk lah, Chow Kuan Yew. Saya rasa dia nak meninggalkan satu legasi di Pulau Pinang bahawa mengikut dia punya lembaga parti tu, beliau sebenarnya akan bersara jugalah selepas penggal beliau tamat. Dan akan diambil alih lah portfolio beliau oleh orang baru lah. Jadi saya rasa beliau juga nak meninggalkan satu legasi bahawa saya telah pun menjadi Ketua Menteri selama 2 penggal, saya telah pun membawa pembangunan dan seterusnya selepas saya meninggalkan kerajaan Pulau Pinang ni, saya juga telah meninggalkan satu reserve tunai yang tinggi lah. I didn't leave this state with a negative reserve lah, yang mana korang kena tanggung dan sebagainya. Sebab kes-kes ni memang banyak berlaku. Saya minta maaf lah untuk kerajaan-kerajaan pimpinan, kerajaan negeri pimpinan di utara yang memang defisit lah. Contoh Terengganu, dulu dia defisit 900 juta tau. Tapi saya nak bagi pujian juga kepada yang amat bahagia Menteri Besar Terengganu, Dr. Sam. Mana beliau telah mengurangkan kepada 100 juta lah untuk tahun ni lah. So it's a good start lah. I think Kedah tu kalau boleh tu, Kedah pun mempunyai potensi juga. So Kedah banyak juga ahli-ahli politik, walaupun daripada PN, tapi pada pandangan saya dia orang ni memang berpendidikan tinggi lah. Yang salah satu tu yang saya selalu follow tu Profesor Naim Hilman, yang mana beliau juga merupakan bekas Chancellor salah satu universiti awam lah di Malaysia lah. So pandangan-pandangan dan benda-benda yang dia tulis dekat social media tu juga mempunyai poin-poin yang saya amat hormati jugalah. Jadi maksudnya kalau result negeri tu tinggi, kerajaan negeri tu maksudnya bagus lah. Maksudnya macam tu. Proses governance you tu cukup baik lah. Setiap negeri tetap perlu mempunyai perbelanjaan. Tapi you tak boleh setiap negeri tu membuat perbelanjaan melebihi hasil yang you dapat. Kalau you naik defisit tu, duit defisit tu you kena bayar balik juga. So kalau you kena bayar balik tu, biasanya kerajaan negeri ni, apa yang dia akan buat tu, sama lah dengan kes kerajaan Kelantan tu. You kena buat pinjaman dengan kerajaan persekutuan. Dan of course lah, kalau you buat pinjaman tu, memang lah kena ada faedah yang dikenakan. So kalau faedah tu dikenakan, dan setiap tahun tu you tak boleh bayar balik, jumlah yang you hutang tu memang terlampau tinggi. So far yang perform sekarang memang banyak negeri yang perform lah. Johor, Sarawak dan sebagainya. Dan kita boleh lihat juga di social media di mana Ketua Menteri Pulau Pinang banyak bergaduh dengan dia punya rakan kerja tu, Lim Guan Eng. Lim Guan Eng dia pergi bantah lah, kenapa you tiba-tiba menaikkan kos cukai tanah yang terlampau tinggi ni dan sebagainya. Dan saya rasa ini mungkin juga akan menjadi satu faktor di mana kerajaan Pulau Pinang nanti akan mengalami mungkin kemerosotan daripada aspek undi lah. Sebab ada mungkin sikit pergaduhan dalam kan. Had 10 tahun untuk PM. So di Malaysia ni, Perlembagaan Persekutuan hanya memberikan satu undang-undang bahawa nak menjadi Perdana Menteri
you hanya perlu mendapatkan sokongan majoriti ahli parlimen. Tapi sekarang, di bawah PMX, Kerajaan Madani, beliau mencadangkan supaya jawatan PM ni, Perdana Menteri, dihadkan untuk 10 tahun. Dan saya rasa orang undang-undang permintaan perlembagaan persekutuan untuk menghadkan tempoh PM ni telah pun dibawa ke Dewan Parlimen, tapi telah pun ditolak sebab tak cukup sokongan daripada 2/3 keseluruhan ahli parlimen. Dan sebenarnya saya mempunyai satu pandangan bahawa saya tidak bersetuju bahawa had PM perlu dihadkan kepada 10 tahun. Kenapa? Sebab kalau you lihat tempoh Tun Mahathir, dia menjadi PM, walaupun beliau berkhidmat sebanyak 20 tahun sebagai Perdana Menteri, kita boleh lihat Perdana Menteri ini walaupun mempunyai banyak kengkangan ataupun cabaran daripada parti-parti ataupun pihak lawan, beliau telah pun bawa Malaysia daripada dunia menjadi sebuah negara yang maju. Kita lihat pembinaan KLCC, Menara KL dan sebagainya, highway dan seluruhnya. Sebab untuk you menjadi seorang Perdana Menteri, you tetap perlu ada pembangunan ekonomi. Dan setiap kali kedudukan you dah orang kata dah kukuh kan, tiba-tiba you dihadkan untuk meneruskan you punya Usaha sebelum dia ni. punya portfolio ni. So you kena turun lah. So saya rasa saya tidak setuju. Sebab kenapa? Bukannya senang untuk you mendapat sokongan majoriti. Dan sebenarnya had tempoh pegang PM ni, post PM ni, 10 tahun ni, kalau daripada aspek biasa, dia sebenarnya telah pun dihadkan oleh pemilihan daripada majoriti ahli parlimen. Dalam tempoh 5 tahun yang pertama, kalaulah sebahagian daripada ahli parlimen tidak menyokong Perdana Menteri ini, dia boleh je bawa kepada parlimen dan mengusulkan satu usul untuk mengatakan bahawa kita tak sokong PM dan minta dia turun. Boleh je. So, kenapa nak had when there's already a method untuk menolak Perdana Menteri tersebut? Dan itu yang saya nampak di Malaysia. Kenapa setiap kerajaan yang menjadi kerajaan akan melantik satu speaker, yang mana speaker ni dia memang akan melarang mana-mana ahli parlimen untuk membawa usul undi tidak percaya kepada PM. So, procedure dah ada, tapi nak had lagi. To me, is a political gimmick. Apa yang patut dihadkan adalah Perdana Menteri sepatutnya tidak memegang portfolio Kementerian Kewangan. Sebab you akan pegang satu portfolio yang penting di mana you menentukan berapa banyak yang patut diberikan kepada mana-mana kementerian. It's already a conflict of interest. You tak boleh menyemak kementerian tertentu yang membelanjakan wang tertentu. You pula bagi duit, you nak menyemak. You sepatutnya jadi satu kepala yang bebas supaya boleh you menyemak mana-mana kementerian. Dan yang lebih mengecewakan adalah kita pula ada Kementerian Kewangan kedua. Maksudnya daripada Kementerian Kewangan ni, you ada 2 Menteri Kewangan. Satu dengan 2. Untuk apa? I tak faham itu. Dah jadi Perdana Menteri, you just become the person untuk melihatlah atau mendengar pandangan daripada kementerian tersebut. Sebab kenapa? Di bawah Section 127 Akta Pendapatan Negara 1967 ni, Kementerian Kewangan mempunyai kuasa untuk memberikan pengecualian pembayaran cukai pendapatan. Maksudnya dia boleh mengecualikan mana-mana pihak lah, institusi ke, organisasi ke, badan politik ke, individu tertentu ke, dengan mengubah satu undang-undang mengatakan bahawa individu ni atau badan-badan ni tak perlu bayar cukai. So, itu sebenarnya yang menyebabkan ekonomi negara meleset. Kalau ada isu rasuah, you tak boleh siasat Perdana Menteri. Betul. Itu sebenarnya yang saya rasa
kau nak pergi had tempoh PM ni buat apa? Yang you perlu had adalah the Prime Minister cannot become the Finance Minister. Dan ini sebenarnya merupakan manifesto Pakatan Harapan. Dan saya rasa semua orang dah lupa. Dan saya memang tak bersetuju untuk menghadkan tempoh PM. Untuk you jadi 5 tahun sebagai PM tu dah susah. Betul. Tapi kalau rakyat masih nak pilih PM yang sama, ada wajar ke Satu, kalau saya undang-undang daripada dalam? aspek pembangkang, saya memang akan mengungkit isu bahawa Perdana Menteri tidak seharusnya memegang portfolio sebagai Menteri Kewangan. Sebab itu merupakan perjanjian asas. Kalau dia orang boleh janji nak mengiktiraf UEC, membatalkan tol, itu tak boleh buat, tak apa. Sebab tu memang susah. Macam mana you nak tiba-tiba batalkan hasil pendapatan negara melalui pungutan tol? Lepas tu macam mana you nak ada majoriti kaum Melayu yang tak suka dengan UEC, you pula nak iktiraf tu, memang kerajaan tu akan kalah pilihan raya lah. Itu kita boleh faham lah. Tapi benda yang asas ni, yang mana orang tak care pun sama ada you pegang jawatan PM sebagai Menteri Kewangan ni, yang mana you janji, kalau saya jadi kerajaan, saya akan tidak membenarkan Perdana Menteri memegang jawatan Kementerian Kewangan ni, dan you tetap pergi buat. So apakah persepsi you kepada rakyat? So saya rasa ni orang awam kena, atau rakyat kena fokus lah. Sebab benda-benda ni yang menyebabkan negara kita ni kan tak boleh maju. So isu rasuah, isu mafia korporat ni, isu pelantikan SPRM yang semua datang daripada isu wang ni. Tak boleh siasat. Tapi kita hari ini jangan masuk isu-isu ni. Okey, saya rasa saya nak masuk topik yang terakhir ni, akta pembiayaan ni. Okey, akta pembiayaan politik ni lebih kepada derma lah, kepada parti politik. Okay, ada dua sahaja saya nak bincang. Yang pertama, status quo. Status quo maksudnya parti-parti politik sekarang ni. Okey, sekiranya terdapat dermaan daripada mana-mana individu, syarikat atau organisasi, parti-parti politik ni sebenarnya pertama tak perlu bayar cukai pendapatan. Dan duit-duit ni tak perlu pun rekod siapakah pemberi itu. Jadi dia menimbulkan satu isu. Isu apa? Isu rasuah. Kalau parti ni menang, dia bagi projek ini parti, ini orang, atau ini syarikat, in return dia mungkin bagi berapa persen. Ini berlaku kepada semua parti di Malaysia sekarang. So tak ada parti yang bersih. Okey? Terus terang. Sama ada BN ke, Pakatan ke, di Penang pun banyak juga syarikat-syarikat yang menderma kepada parti-parti tempatan tersebut. Jadi, apa yang dicadangkan kerajaan adalah untuk mewujudkan satu akta pembiayaan politik supaya setiap pendermaan tu dia direkodkan daripada siapa, dan pendermaan tersebut dihadkan ni punya jumlah. Tak bolehlah satu individu yang ikhlas nak derma tu, contoh saya bagi RM100, RM500 untuk satu fundraising dinner. Okay, itu okey. Tapi ada satu syarikat besar tiba-tiba dia bagi 10 juta. Boleh. Itu sebenarnya tujuan dia orang nak mewujudkan akta pembiayaan politik ni. Dan so far saya nak cakap adalah akta ni belum lagi lah diluluskan lah. Dan setiap kali ada akta-akta baru ni memang di dalam peringkat perbincangan sahaja. Dan dalam akta pembiayaan politik yang baru ni dicadangkan juga wujud satu suruhanjaya bebas. So, berdasarkan apa yang kita bincangkan hari ini kan, setiap reformasi yang kita nampak tu memang ada satu suruhanjaya yang bebas. Dan ahli-ahli tu sebaik mungkin jangan ada ahli politik. Dan jangan ada peruntukan yang mengatakan bahawa akan dilantik yang di-Pertuan Agong berdasarkan nasihat Perdana Menteri. Sebenarnya setiap undang-undang tu yang akan wujud, yang dikatakan reformasi ni, memang nak ke arah ini. Dan sebab itu, dalam tempoh 10 tahun ni, manifesto reformasi sebenarnya tidak berjaya dilakukan. Dan sebab tu kita nampak kenapa Rafizi Ramli dengan Nik Nazmi dia orang keluar PKL. Dan dia orang nak meneruskan
apa yang diorang perjuangkan selama ini. Itu pandangan saya. Saya bukannya ahli member besar. Okay. So, I rasa itu saja untuk hari ini. Sekian terima kasih, dan kalau anda mempunyai apa-apa isu yang anda nak kita untuk ulaskan, sila bagi dan komen dekat bawah. Dan sekiranya anda mendapati podcast ini memberikan manfaat kepada masyarakat, tolong like, share dan subscribe lah. Dan kita jumpa lagi di episod seterusnya lah. Terima kasih saya Dylan, dan sebenarnya co-host hari ini yang aktif sikit, Hidayah. Jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih.